Pertama, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada suku ketiga 2023 meningkat 3.3% berbanding 2.9% pada suku kedua dipacu oleh sektor perkhidmatan dan ini adalah menurut Jabatan Perakaan Malaysia DOSM. Kedua, ringgit susut berbanding dolar Amerika Syarikat pada akhir urus niaga Khamis susulan lonjakan hasil bond negara maju itu di tengah-tengah kebimbangan kadar faedah Amerika Syarikat kekal tinggi bagi tempoh lebih lama. Dan ketiga, Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% dalam mesyuarat dasarnya bulan depan dan sepanjang tahun 2024 ini adalah kata UOB dan itu adalah tiga tumpuan utama untuk perbincangan kita kali ini bersama tetamu yang sudah bersedia di talian untuk mengulas lebih lanjut mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi ringgit dan kadar OPR adalah Abdul Muiz Nur Halim merupakan pakar ekonomi MIDF. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita lihat KDNK bagi suku ketiga tahun ini menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang lebih kuat pada 3.3% berbanding 2.9% yang dicatatkan pada suku sebelumnya. Apa komen Muiz? Adakah ini seperti yang dijangkakan dan adakah pertumbuhan yang masih sederhana ini akan berterusan? Okey, kalau kita lihat dari segi unjuran awal ini, pertumbuhan 3.3% ini masih adalah hampir dengan apa yang kami jangka kerana berdasarkan kiraan saya kita berada sekitar 3%. Namun kita lihat dari segi prestasi pertumbuhan ini masih terus kekal sederhana iaitu lebih rendah daripada paras biasa sekitar 4% yang biasa dicatat oleh pertumbuhan ekonomi negara. Namun bila kita lihat dari segi pertamanya prestasi dagangan yang nampak lebih stabil pada bulan September dan kedua kita dapati juga indeks pelopor ataupun leading index menunjukkan penurunan yang lebih perlahan. Jadi saya menjangkakan dari segi pertumbuhan yang sederhana ini mungkin akan terus kekal dalam separuh kedua tahun ini. Namun dari segi suku keempat dan ke suku yang akan datang saya menyangka kita mungkin dapat dapati pertumbuhan yang lebih baik. Bercakap mengenai suku ketiga dan suku keempat akan menjadi lebih baik kalau kita lihat pada angka ini hanya berdasarkan data pada tempoh 2 bulan iaitu Julai dan Ogos. Jadi adakah Muiz merasakan pertumbuhan sebenar bagi suku ketiga akan lebih kuat daripada 3.3% apabila data dan prestasi bulan September turut diambil kira? Okey, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat pada indeks pelopor, momentum sederhana mungkin akan kita dapati dalam suku ketiga inilah. Namun kalau kita ambil kira prestasi pada bulan September, pertama kita dapati terdapat lonjakan 8.2% dari segi ekspor dagangan barangan iaitu lebih tinggi berbanding bulan Ogos. Mungkin kita akan dapati prestasi pertumbuhan pembuatan industri juga akan menunjukkan prestasi yang lebih baik pada bulan September. Dan kalau kita ambil kira juga jangkaan peningkatan perbelanjaan domestik yang turut disokong oleh peningkatan perbelanjaan oleh pelancong asing yang semakin ramai datang ke negara kita, saya menjangkakan dua faktor ini mungkin dapat menyokong keseluruhan pertumbuhan suku ketiga yang lebih baik. Namun saya masih merasakan kelembapan dagangan barangan itu mungkin akan terus menjadi kunci kepada pertumbuhan yang sederhana kerana dari segi paras aktiviti tahun ini masih rendah berbanding tahun lalu. Bercakap mengenai pertumbuhan sederhana, adakah ini antara faktor menyebabkan prestasi ringgit yang lemah ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia 25 tahun lalu iaitu kini ringgit masih berada di sekitar 4.78 ringgit berbanding dolar Amerika. Kita nak bercakap berkaitan adakah kelemahan ringgit ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Menurut Muiz, apakah punca sebenar bagi penurunan ringgit nilai baru-baru ini? Di MIDF Research berdasarkan pengamatan kami, kedudukan ringgit ini sebenarnya tidak menggambarkan nilai sebenar berdasarkan fundamental ekonomi kerana kita telah lihat bagaimana ekonomi negara telah mula memulih sejak beberapa tahun lepas iaitu kita keluar daripada krisis ekonomi disebabkan oleh masalah pandemik COVID-19. Namun kita dapati kelemahan ringgit sebelum ini banyak tertumpu disebabkan oleh keputusan Amerika untuk mengetatkan kadar dasar monetarnya. Cuma dalam tempoh baru-baru ini kita dapati ringgit terus melemah kerana terdapat sentimen negatif
disebabkan oleh kebimbangan mengenai konflik yang berlaku di Timur Tengah berikutan peperangan yang melibatkan antara Israel dan Palestin, dengan mungkin pertumbuhan ekonomi akan lebih perlahan. Jadi ini antara punca kerana kita dapati kebimbangan ini menyebabkan peningkatan permintaan dolar berbanding permintaan bagi mata wang lain. Muiz, kita juga tidak dapat lari daripada keputusan yang bakal diumumkan oleh US Fed pada mesyuarat FOMC minggu hadapan. Apakah jangkaan Muiz, adakah Fed akan kekalkan Fed Funds Rate dan adakah Fed akhirnya akan umumkan sebenarnya berakhirnya proses mengetatkan dasar moneterinya? Okey, memang tumpuan kita pada keputusan yang akan dibuat Fed pada minggu hadapan ialah melihat kepada Fed sama ada Fed akan menyatakan proses pengetatan dolar dasar moneterinya akan berakhir kerana kedudukan Fed Funds Rate pada 5.25 ke 5.50% itu adalah telah berada pada tahap yang tinggi dan mampu untuk menurunkan inflasi. Namun saya jangkakan dari segi secara kasarnya, saya berpendapat seperti kebanyakan para pemerhati pasaran, Fed tidak akan ubah kedudukan Fed Funds Rate. Cuma yang menjadi kebimbangan adakah komunikasi itu ataupun kedudukan pandangan Fed akan terus memberi kenyataan yang terbuka kemungkinan Fed akan menaikkan kadar faedahnya di masa akan datang. Ini mungkin akan memberi sokongan kuat kepada dolar dan akhirnya mungkin memberi tekanan negatif kepada kedudukan ringgit sendiri. Dan sebut tentang dasar moneteri, apa pula jangkaan Muiz mengenai keputusan yang bakal diumumkan Bank Negara pada minggu hadapan? Adakah OPR akan dinaikkan? Kalau kita lihat contoh Bank Indonesia telah naikkan kadar faedahnya baru-baru ini bagi untuk sokong nilai rupiah. Adakah kelemahan ringgit dan keputusan US Fed minggu depan akan turut dipertimbangkan oleh Bank Negara sendiri? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, memang kalau kita lihat keputusan Fed itu adalah menjadi satu tumpuan. Namun selain daripada kita mengambil kira mengenai apa yang dibuat oleh Fed segi kelemahan nilai ringgit, saya percaya fokus utama Bank Negara buat masa ini lebih bertumpu kepada memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara yang tampaknya lebih sederhana sehingga sekurang-kurangnya kita lihat data pada suku ketiga. Oleh sebab itu, saya tidak menjangkakan akan berlaku perubahan OPR yang mana ia akan dikekalkan pada 3%. Khususnya kita dapat juga ada tekanan inflasi yang kuat kerana inflasi terus menyederhana kepada 1.5% berdasarkan data yang terkini. Oleh sebab itu, saya menjangkakan Bank Negara akan lebih memberi tumpuan bagi memastikan kedudukan OPR adalah memberi sokongan positif bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara. Baik, dengan pembentangan belanjawan 2024 yang baru dibentangkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah daripada aspek belanjawan ini dapat membantu ataupun apa yang dapat dijangkakan oleh Muiz, bagaimanakah belanjawan ini belanjawan ini dapat merangsang ekonomi, kita boleh cakap daripada segi aspek pertumbuhan ekonomi, kadar OPR dan juga nilai ringgit? Okey, kalau dari satu sudut kita lihat keputusan kerajaan untuk mengekalkan perbelanjaan yang besar bagi perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion itu adalah satu keputusan yang baik kerana ini dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pada masa sama, rancangan kerajaan bagi memberikan bantuan kewangan kepada rakyat daripada savings ataupun simpanan yang boleh diperolehi daripada pengurangan subsidi juga dijangka akan memberi sokongan kepada aktiviti perbelanjaan dalam negara. Namun apa yang menjadi kebimbangan saya ialah bagaimana pengurangan subsidi mungkin akan memberi kesan kepada kadar inflasi kerana ini akan mungkin memberi kesan daripada segi kuasa membeli pengguna dalam negara. Tapi secara kasarnya bila kita lihat daripada segi peruntukan yang saya kira masih besar, saya menjangka perbelanjaan yang dirancang oleh kerajaan akan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Disebabkan itu kami turut menjangkakan ekonomi negara akan akan berkembang lebih kuat pada kadar 4.7% pada tahun hadapan berbanding 4.2% yang kami unjurkan bagi tahun ini.
Muiz bercakap mengenai subsidi bersasar, dijangka menurut iaitu kerajaan ia akan memberi pengaruh kepada kadar inflasi. Berkemungkinan dengan subsidi bersasar kadar inflasi akan meningkat, tetapi ia dikompensate pula dengan iaitu kenaikan sumbangan tunai ramah termasuk juga dengan kenaikan cukai. Apakah pandangan Muiz terhadap perkara ini? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, kebimbangan utama bagi saya mengenai pengurangan subsidi ini adalah dari segi masalah inflasi, kerana berdasarkan unjuran kami, sekiranya perubahan harga minyak dibuat secara drastik, kita mungkin boleh lihat pertumbuhan ataupun kenaikan inflasi itu adalah lebih tinggi pada paras lebih daripada 3 ataupun 4% pada tahun hadapan berbanding unjuran kerajaan yang mungkin kita dapati hanya peningkatan inflasi kepada tahap sehingga 3.6%. Jadi ini adalah kebimbangan utama kerana bagi saya pengurangan harga ataupun kenaikan harga diesel itu sendiri mungkin akan memberi kesan inflasi kepada kebanyakan sektor yang lain. Walaupun kerajaan dalam keputusan yang dinyatakan mungkin akan lebih berhati-hati ataupun menaikkan harga secara lebih perlahan, tetapi kita tidak dapat nafikan tekanan inflasi itu adalah antara perkara yang mungkin akan memberi kesan kepada para pengguna dan juga para peniaga pada pertumbuhan ekonomi tahun hadapan. Baik, itu adalah antara perkongsian mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi kadar OPR ringgit dan juga belanjawan 2024, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Omar Halim merupakan pakar ekonomi MIDF Research, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.